Okay, Assalamualaikum guys, apa khabar? Okay, kita akan sambung lagi untuk counter nombor 11 hingga ke 20. Tapi seperti yang saya maklumkan sebelum ini, counter-counter yang dikaji hanyalah untuk sebagai latihan. Okay, akademik saja untuk kita membuat kajian, okay, dan membuat perbandingan antara kajian rakan-rakan dalam grup Telegram. Okey, untuk counter yang seterusnya, okey, kita akan melihat kepada luster. Okey, counter luster ni. Counter luster ni pernah saya beli dah dulu-dulu. Okey, counter luster. Kita akan tengok counter luster. Ini adalah counter luster, nampak dalam trend menaik sekarang ni menaik. Okey. So saya tukar ni kepada mingguan. Okey, counter luster masih dalam keadaan menaik. Okey, kita nampaklah trend dia masih dalam keadaan menaik. Okey, dan cuma ada sedikit cuba bocor di sini. Tapi kita lihat dia masih lagi, kalau untuk mingguan tu dia masih lagi berada di atas MA50 dan juga masih lagi dalam trend menaik. Dan volume pembelian dan penjualan juga lebih kurang sama tinggi lah. Okey. Okey. Jadi kita boleh tengok support dan resistance dia, yang tu adalah support untuk trend menaik dia. Okey, mungkin kita boleh buat tempat dia untuk resistance dia. Okey, pada 26 sen. Dan supportnya yang kita boleh tengok, okey, mungkin 19 sen, 17 sen setengah, okey, dan juga 11 sen setengah. Okey. Alright, so kita lihat fasa akumulasi dia ada daerah kawasan ni lah. Fasa akumulasi. Okay, dia dah cuba akumulasi agak lama ya. Okay, kawasan ni. Okay. Kawasan ni. Jadi dia breakout. Mula-mula cuba breakout tapi dia tak dapat, dia turun balik. Jadi masa time dia breakout tu kita patutnya boleh cuba masuk, tapi kalau dia tak keluar, dia tak jadi okay, dia masuk balik ke dalam, makanya kita boleh cut loss lah. Okay, tapi hari yang ini memang dia dah naik. Cuma kita tak tahu sama ada dia dah habis ke belum. Okay, kenaikan dia tu. Okay, mungkin kita boleh buat untuk cari Fibonacci dia. Okay, kita letak sini. Okay, so kawasan ini adalah kawasan 61, Fibo 61% ni, kawasan yang dia suka je lah untuk buat retrace. Okay, dia pernah naik sampai 30 sen 30 sen, jadi kita tengok sama ada dia boleh naik lagi. Tapi sekarang ni dia dah agak berbahaya jugalah. Dia akan turun, tapi kita tengok dia akan turun pada kawasan 61 sen ni, 20 sen. Okay, so kita boleh letakkan kawasan inilah sebagai, mungkin dia akan buat sideway. Okay, kalau dia turun tu boleh fikirlah macam mana nak exit. Okay, kalau dia naik ke atas, mungkin dia boleh mencapai balik lah pada kawasan tersebut. Okay, buat masa ni memang dia tengah uptrend, tapi ni ada kawasan yang perlu kita lihat lah sama ada dia boleh bertahan atau tidak. Okey, kalau nak mudah
Okay, kita boleh pakai gun. Okay, gun. Contoh ni saya ambil, kalau boleh tak saya ada berapa ni, 1, 2, okay boleh. Saya ambil gun square of 9 square of 9. Okay, ambil yang ni lah. Okay. Oh, tak boleh. Oh, kejap. Yang ni boleh. Yang ni, sebelah sini. Okay, gun square of 9. Square of 9. Okay, ambil yang Celerin ni. Okay, cuba tengok ada tak keluar. Okay, ada. Jadi kalau nak bagi dia kita nampak, okay, kita kena tukar lah. Ni dia punya tu. Okay. Kita boleh dapat ini 1 kat sini. Kita boleh tukar lagi lah, dekat atas tu pada harga yang lebih tinggi. Okay, so plot dia kita nak tukar, boleh tak? Tak nampak. Sekejap. Garisan. Okay. Oh, bukan yang tu. Bukan ni. Kita perlukan yang ini lah. Ini mesin. Okay, saya buat dulu lah. Saya tukar dulu semuanya untuk senang sikit nak tengok. Okay, saya tukar dia untuk dia besar sikit. Dia punya line dia tu. Okay, tukar ya. Baru nampak lah nanti line dia tu. Line gun tu nampak. Okay, gun square of 9 ni digunakan oleh mudah untuk newbies untuk tahu mana support dan resistance. Okay. Terima kasih lah kepada developer yang buat program ni. Okay. So ni nampak mesin. Tapi banyak lah kalau ni, nanti akan banyak lah kita punya support resistance yang berdasarkan gun ni. Okay. Sekejap ya. Baru saya selesaikan yang ini. Dan kita boleh save dia sebagai template. Supaya dia boleh kita gunakan lagi, dia akan save lah. Okay. Okay, tapi dia akan jadi banyak lah. Untuk intraday trader sesuai dia gunakan ya. Okay. Sebab selalunya harga dia akan berhenti lah di kawasan yang popular ni, gun ni. Okey, so kita so kita akan ada di mana harga-harga boleh berhenti Okey, jadi saya savekan template ni. Okey. Template ni letaklah Jun 21. Tak save belum tadi. Okay. Ini simpan. Ya. Okey. Jadi kita boleh nampak. Okey, contohnya untuk counter luster ni, the next gun ialah pada supportnya dah 21. Tapi dia tak keluar sangat dia punya ni. Supportnya ada 21. Okey, yang ni. Dan next target ialah 23. Okey.
So next target lah 23. So sekarang ni dia berhenti dapat 21. So 23 ni resistant. Tengok dalam satu hari. Dalam satu minggu. Ini dalam satu minggu. Okay, naik dan turun. So kalau kita tukar kepada satu hari, okay, nampak 23 ni resistant, 21 ni adalah support dan dia berhenti di support. Jadi kita terbitkan dulu untuk luster ni. Okay, terbitkan untuk luster. Okay, tak keluar pula. Terbitkan 10 hadiah awam setiap hari. Okey. Kena cuba esok pula. Sekarang ni bukan dah besok. Okey, kita berikan hadiah peribadi lah. Okey. So, Jun 2021. Okey. Okey, luster sedang berada di dalam kawasan kritikal kita boleh katakan, iaitu bertarung di trend line. Perhatikan support pada 021 boleh bertahan, next, dan bintangan seterusnya adalah okey, itu untuk luster. Okey. Alright, so kita terbitkan hadiah. Tapi saya buat hadiah peribadi Saya buat hadiah peribadi. Okey. Dan memandangkan ini adalah hadiah peribadi, saya perlu share lah. Share kepada rakan-rakan. Okey. Alright, itu untuk luster. Okey, dan seterusnya adalah counter yang ke-11 seterusnya adalah counter freight. Okey, ini adalah satu counter yang pernah juga saya masuk lah. Freight. Oish, dah tinggi dah ni. Okey, gun ni sampai sini je. Okey, counter freight ni kita buka. Okey, secara keseluruhannya dia memang tengah membuat kenaikan. Kenaikan, tapi sekarang dia akan buat pullback. Okey, dia tengah buat pullback. Jadi kita tengok sekarang ni kat mana dia. Kita buat Fibo sikit, tanjakan Fibo. Okey, kita ambil daripada permulaan kenaikan tu sehingga ni. Alright, so dia pernah naik sampai 1272. So sekarang ni dia akan retrace sikit Mungkin kita tunggu kat RM1.5 ni. Okay, RM1.5 untuk dia buat retracement, sebab kita nampak pun stokastik tengah turun ke bawah. Tapi volume ada satu pembuangan kat sini pada 26 April. Okay, ada volume membuang kat situ. Jadi kita tengok mungkin kalau kita boleh letakkan RM1.50 ni lah. Okay, untuk diturun kepada RM1.50 kalau dia buat pullback lah. Okay, tapi kalau trend dia, okay, kita lukis trend line. Okay, itu adalah trend line dia. Trend line yang
jangka panjang lah. Kalau untuk yang pendek ni adalah begini. Okay. So kena lihatlah kalau kita nak, kalau dia retrace sampai sini dan dia naik balik, dan itulah satu mungkin boleh kita katakan untuk masuklah. Buat masa ni dia akan turun. Okay, dia akan turun. Dasarkan Bollinger ni pun okay, dia dah sampai kepada MA20 dia. Okay, MA20 iaitu RM1.70 lah. Okay, RM1.70. Alright, so ini untuk luster. So kita boleh katakan okay, secara overall dia macam itulah. Okay. Kita boleh kata kat sini freight, sorry bukan luster, freight Jun 21. Okay, okay. Ini akan membuat keputusan lah. Okay, yang baik ataupun healthy. Healthy ni apa? Baik lah. Okay. Dan dijangkakan lah. Okay. Retrace sehingga antara lah RM1.50 ke MA50 lah. Antara tu lah. Okay. So kita boleh monitor lah RM RM1.50. Okay. Yang Fibo ni Fibo 0.7. Okay. Fibo 0.7 iaitu RM1.50 kepada MA50. MA50 tadi saya tak ingat berapa. Dan kita lihat daripada industri ni mungkin okey lah, sebab industri ni sekarang ni logistik kan, transportation okey lah ke. Okay. So boleh perhatikan lah. Masa ni masih lagi belum dia akan buat retracement. Okay. Sini untuk Jun 21 tag lah. Okay. Idea peribadi. Okay. Alright, so yang ini saya sharekan kepada rakan-rakan. Right. Dan seterusnya ialah counter apa kita lihat senarai yang diberikan. Okay, lepas freight ialah jack. Okay, jack, carry on dan front can warrant. Okay, jack. Okay, jack berhad. Okay, untuk jack berhad kita tengok macam mana dia punya pergerakan ya. Okay, jack berhad dia dah nampaknya ada penurunan di situ. Okay, kenapa? Mungkin kerana kenaikan dia dah agak tinggi ya. Kita buka dalam mingguan. Okay. Okay, kenaikan dia adalah sangat tinggi dan dia membuat satu penurunan. Okay, so kita buat ni, tengok pada Fibonacci dulu. Okay, tengok Fibonacci. Okay, Fibonacci menunjukkan dia tengah retrace sehingga 0.78, 0.7 lah, iaitu 335. So maksudnya dia tengah membuat retracement yang agak healthy lah. Okay, dia naik 1, 2, 3, 4. Okay, kemungkinan okay,
dia boleh naik lepas ni. Kemungkinan lah. So kita target kat 59 sen lah. Okay. So 33 sen setengah ni adalah tempat support yang kita boleh tunggu. Okay, 33 sen setengah ataupun 28 sen. Okay, 33 sen setengah ataupun 28 sen. So dalam konteks ni kita boleh terbitkan macam tu lah. Tapi buat masa ni dia dah di bawah stokastik, dah oversold dah, hampir-hampir oversold. Okay, hampir-hampir oversold. Jadi perhatikanlah. So kita boleh tunggu. Okay, boleh tunggu di Jack Jun 21. Okay. Kita sedang membuat retracement dan boleh kita kalau nak buy on support Fibo 0.7 tadi, itu 0.335 atau Fibo 0.61 iaitu pada 29 sen iaitu 29 sen, tak saya lah, saya pun tak ingat. Dan kalau dan jika ia meneruskan kenaikan, kita boleh set target lah. Yang ni untuk swing pada 61 ini jangka panjang juga dalam tak adalah jangka panjang, so dalam tak pasti jugalah tadi 0.59. Alright, so dalam konteks ni saya akan share kepada rakan-rakan analisis ini. Tengah malam ni. Oh, 28 bukan 29 28. Dan kalau 161 betul. So 28. Tapi dia kena pecah dulu ni. 52 sen setengah ni kena pecah dulu. Kena pecah dulu 52 sen setengah. Ini trend line dia lebih kurang macam tu lah. Dia ada dua ni. Dia dah jadi macam dia masih lagi naik lah. MA50 dia dekat 28 sen. MA50 dia dekat 28 sen. So lepas ni ialah Carrion. Luster dan Carrion ni dulu saya pernah dua-dua saya masuk. Dapat ada dividen, tak silap saya Carrion yang ada bagi dividen. Untuk JAK ni volume dia 50-50 lah. Beli dan jual pun sama-sama kuat ni. Sama-sama kuat. Alright. So next is Carrion. Carrion ni saya dulu beli sekali dengan Luster lah, lebih kurang. Dia orang ni harga dulu lebih kurang sama. Tapi sekarang ni tak tahulah, dah lama tak follow Carrion dan juga Luster ni. So kalau tengokkan Carrion ni dia dah masih lagi trend dia masih lagi naik lah. Tapi slow and steady dia ni. Slow and steady je. Slow and steady dia naik. Alright, so kalau kita nampak tu dia ada buat kenaikan, turun, naik, turun. So kalau kita pakai Fibo, Fibonacci, jom anjakan Fib ni. Sekarang ni tengah retrace ni.
Kenapa dia tak pergi? Sekejap. Okay. Okay, dia sekarang tengah retrace di kawasan 0.5 lah, lebih kurang 0.5 dan 0.61 antara tu. Okay. 0.61 ni lebih kurang So 25 sen ni. Okay, 25 sen ni. So untuk jangka pendek, okay, volume yang menjual pun ada juga pada 2 minggu lepas. Okay, ada satu volume tinggi yang ini. So ini adalah volume menjual sebenarnya. Okay, sebab tu dia merah, tapi dia masih bertahan lah. Okay, so kita boleh target kepada 28 resistant dan 25 ni adalah support. Okay, 25 atau 26. Alright, so saya terbitkan karyon ni. 20 karyon. Jun 21. Karyon ni boleh perhatikan 28 sen sebagai bentangan dan 0.25 ataupun 26 ni sebagai sokongan. Secara counter ni dia tak adalah naik sampai ni dia ni. So you kena jaga MM lah. Volatility dia tak ada. Dia tak ada volatility. Okay, so dia naik so slow lah. Okay. Okay. Okay, saya sharekan dulu Okay, sorry lah, ni sekarang ni tengah malam, so tak boleh cakap kuat-kuat. Okay, tak boleh cakap kuat-kuat. Pelan-pelan je lah. Tak marah orang nak tidur. Karyon kita ada front can WB. Saya ada front can ni tapi kecil je lah. Yang ni saya tak nak kata saya boleh pegang banyak sebab saya dapat bonus issue kan. Bonus front can, so tak banyak. Saya tak beli pun lagi. Okay, saya beli dulu front can. Bukan front can WB. Front can, mana front can WB? Yang ni. Okay. Okay, dia kita nampak dia ada support 31, resistance dia 33.5 ni 34. Okay, itu kita nampak lah. Okay, untuk front can. Okay, itu yang saya boleh bagi tu je lah. Sebab dia tak ada data yang banyak lagi untuk mingguan. So saya rasa dia inilah support yang kita buat dulu tu. Okay, ini bukan front can WB, sorry. Front can WB ialah yang ini. Mana ni. Okay. So ni. Okay. Bowlingnya dia pun tak jadi lagi. So kita boleh kata dengan data yang tak cukup ni, kita katakan yang tadilah, iaitu pada supportnya adalah 31 dan dia punya resistance-nya adalah 34. Okay, itu saja yang kita boleh katalah, ikut gancat lah. Okay, so maksudnya inilah kita boleh
boleh boleh katakan frontend ni okey, hanya monitor support pada 0.31 dan bentangannya adalah 0.34. Untuk warrant ni kena tengoklah apakah exercise value dia, adakah dia dah overvalue ke ataupun dia value ke kan. Tapi frontend ni dah premium tak silap saya. Dah premium. Dia peribadi. Then saya sharekan. Saya sharekan kepada rakan-rakan. Saya rasa cukuplah dulu untuk 5 ni. Sebab mula saya nak buat 10, tapi sebab kalau buat peribadi je kan, ke kawan tak boleh nak tengok kan. Jadi kena share macam ni kan, susah jugalah. So saya ingat saya buat 5 saja dahululah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok lah kot. Dia baru boleh bagi saya buat 10. Setiap hari saya boleh buat 10 review. 10 review. Dengan itu, guys. Terima kasih kerana tengok video ni, dan kalau boleh subscribe YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.